Rasulullah. Sudah begitu. Dia juga kan. Jadi sahabat-sahabat dia kata tak apalah, aku percaya lah. Maka maknanya dia berdua orang tu balik lah. Bila balik sampai Rasulullah, Rasulullah sangat murka lah, sangat marah lah. Kemudian rupanya dalam kemarahan Rasulullah tu ada salah seorang daripada ahli keluarga yang mendengar maknanya bagaimana Rasulullah marah pada Sa'labah ni. Dia pun cepat-cepat beritahu kepada Sa'labah, kamu habis kali ni Sa'labah, habis. Nabi dah marah. Kau buat main lagi, kau tangguh-tangguh. Dia bila dengar Nabi dah marah, masih itu ada lagi lah kalat-kalat iman itu, ni. Maka dia pun dah risau. Dah risau. Dia pun bawa lah otak benda dia untuk bercakap, jumpa dengan Rasulullah. Maka bila belum dia sampai lagi, Rasulullah dah tahu dah. Rasulullah kata miskin Sa'labah. Kesian dengan Sa'labah. Rasulullah dah kata begitu. Maka dia jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tak nak tengok. Rasulullah tak terima. Allah Ta'ala mengarahkan aku supaya tidak menerima zakatan. Jenuh lah dia. Minta merayu balik. Baru datang balik jumpa Rasulullah. Kata aku tak terima, aku tak boleh terima. Sudahnya sampai Rasulullah wafat. Kemudian diganti oleh yang jadi menteri besar lepas itu Sina Abu Bakar. Jadi MD lepas itu kan. Kita kena gunakan istilah itu. Sina Abu Bakar, dia kata ini peluang. Kata tak lama, aku jumpa dengan Abu Bakar, takut mau dia nerima. Maka jumpa dengan Abu Bakar. Dia maka kata, aku tak boleh terima. Kerana Rasulullah boleh terima, aku lagi tak berani nerima. Sudahnya jumpa dengan Sina Umar kata, aku lagi tak berani. Rasulullah tak terima, Sina Abu Bakar tak terima, aku boleh nerima dia. Kata Sina Abu Bakar. Sudahnya sampai pada zaman Sina Osman. Sampai zaman Osman, dia meninggal zaman Sina Osman. Sina Osman kata, aku tak akan terima, aku tak boleh terima sebab Rasulullah tak terima, sahabat-sahabat yang besar dulu tak terima, aku tak akan terima. Sampai mati dia tidak diterima zakat. Sebagai balasan dia maknanya mempermain-mainkan maknanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kemewahan ini, pangkat, darjat, kekayaan dan seumpamanya adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menang kita boleh menjadi kita munafik. Auzubillah min dzalik. Apa ertinya kalau dapat kerajaan negeri jadi kita jadi munafik? Apa ertinya kita dapat kuasa kalau kita munafik? Kita mesti maknanya dapat kuasa, dapat kemewahan, dapat pangkat, dapat darjat untuk maknanya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita kena buat. Kemudian maknanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi salam wa ijabatu malhufihim, dan ijabah malhufihim. Wa ijabatu malhufihim ni maksud dia adalah menerima malhufnya orang-orang yang mohon, orang yang terlantar, yang bersungguh-sungguh dalam meminta. Maknanya tanda kasih sayang kita orang yang datang mohon kepada kita. Orang yang datang mohon kepada kita, maknanya mestilah kita maknanya sempurnakan, kabulkan permintaan. Kabulkan permintaan. Kita kadang-kadang dah merintah kan. Saya baru balik dari Selangor. Di antara punca kejayaan Selangor ni dah disebutlah bahawa banyak kuliah-kuliah kan. Kadang-kadang kita dah merintah ni macam itulah kan. Dulu kita kata UMNO kita susah nak jumpa birokrasi. Tapi apabila kita pula dalam merintah, ada orang-orang yang miskin yang terlantar kadang-kadang. Maknanya jumpa ni kita pula dah jadi birokrasi pula. Jadi maknanya ini sangat-sangat kita kena belajar. Saya tidak menuding pada siapa-siapa lah maksudnya. Tetapi maknanya perlu kita ambil maknanya iktibar gubernur kawin. Kadang-kadang orang miskin, orang terlantar ni bukan kira siapa. Memanglah kita punya hujah, siapa-siapa boleh ngaku. Baru ni saya jumpa dengan seorang mu'alaf. Dia kata dia rompok di Samun. Maknanya siapa-siapa boleh ngaku kena rompok kena Samun. Dia pun ada laporan polis. Betul lah laporan polis.
Tapi cukup ke laporan polis itu saja? Mesti ada dokumen-dokumen yang lain. Mereka dari mana duduk, di mana asal usul, daripada mana dia seumpamanya. Ada begitu. Jadi timbul tanda tanya. Dan orang-orang yang miskin seumpamanya ini, kadang-kadang dia tak kira birokrasi sangat. Dia kira main terajah saja. Jumpa masjid, jumpa dengan teman, udah lontar je teman. Teman yang mengajar, teman mana tahu apa. Awak orang perak, orang kata. Datang sini, ini Selangor. Tolong Ustaz, tolong Ustaz. Saya sudah kena rompak dan gitu. Saya kata saya boleh tolong untuk temukan dengan pengurusan masjid. Dia tak kira siapa. Dia kira nak jumpa dengan orang masjid, dia minta tolong. Begitu. Saya pun temukan dengan pengurusan. Atau pengurusan biasa, dia nak cek itu, cek ini, nak pastikan dan seumpamanya kan. Tapi kadang-kadang kita tu maknanya dia antara kita nak menjaga supaya kita jangan ditipu, dan dalam keadaan kita nak jaga bahawa jangan sampai kita menjadi orang yang lupa daratan. Lupa daratan ni maknanya kita tidak mau melayan orang-orang yang terlantar seumpamanya. Maka kita kena berhati-hati. Sebab silap-silap takut kita akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kamu masa dapat kuasa, kamu lupa dengan orang-orang terlantar. Hari itu masa tak dapat kuasa, bukan main lagi nak buat kebajikan. Negara berkebajikan. Kau main lagi semua dalam hati perut kita. Semua orang miskin kita nak bantu. Besok kalau dah dapat besok. Orang miskin begitu dah reti. Reti tengok muka dia memang bergeti. Bukan kata dia nak minta, tengok muka bergeti. Jangan sampai orang itu. Jangan sampai macam tu. Ingat, tak nak jadi salabah. Asalnya beriman, akhirnya jadi munafik. Oleh kerana itu jadi maknanya jadi bahan masalah. Jadi bahan masalah. Kedah banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Kena cerita banyak benda yang dicerita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tarik. Mana tarik. Jadi oleh kerana itulah kita belajar. Yaqulu alaihi salam, Nabi bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Tiap-tiap orang muslim itu ada sedekah. Wajib tiap orang muslim itu bersedekah. Qila ara'aita in lam yajid. Kemudian dikatakan seorang sahabat kata, apa pandangan kau wahai Rasulullah sekiranya dia tak ada apa benda nak bagi, nak sedekah. Apa benda nak sedekah kan? Tak ada duit, tak ada barang nak sedekah. Qala ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsuhu yatasaddaq. Nabi kata kalau macam itu dia kerjalah dengan tangan dia, maka dapat manfaat diri dan boleh bersedekah. Bekerja dengan tangan. Kalau apa tak ada, bekerja dan usaha dengan tangan apa yang boleh kita usahakan. Sehingga boleh dijual barang tu, mana dijual beli, dapat duit, kemudian sedekah. Qala ara'aita in lam yastati'. Apa pandangan kau pula ya Rasulullah, sekiranya dia tak mampu nak buat benda sendiri pun tak mampu, tak ada benda yang boleh nak dicipta sendiri. Qala, Nabi kata, yu'inu dzal hadd al-mahub. Maka hendaklah kamu tolong orang yang punya hajat yang bersangatan. Yang bersangatan hajat. Maka oleh kerana itu maknanya menolong, membuat kebajikan kepada orang yang bersangatan, maka ianya bersangatan perlu, maka ianya adalah termasuk dalam sifat rahmah kepada sesama orang beriman. Sikit lagi hadis kita nak tutup bab ini. Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan daripada seorang mukmin itu qurbatan min qurabi dunya, masalah daripada beberapa masalah dunia, nasya Allah akan melepaskan orang yang melepaskan masalah orang beriman tadi itu, nasya Allah akan membebaskan dia daripada masalah, daripada satu masalah, daripada masalah-masalah dahri kiamat. Besok kalau siapa yang menyelesaikan masalah orang Islam di atas dunia, maka Tuhan akan selesaikan masalah dia di hari akhirat dia, pergi di padang mahsyar nanti insya-Allah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, maknanya memudahkan kepada orang yang susah, dia memudahkan urusan kepada orang yang susah di atas dunia ini, dia susah, maka dia memudahkan, dia buat bantuan. Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah berjanji memudahkan dia urusan dia di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan hari akhirat. Ingat tuan-tuan, ini nak tanda ini, tanda ini cawangan kawasan, nak tanda ini. Ingat jangan sampai namanya membuka aib.
Maknanya membuka aib kawan-kawan. Buka aib kawan-kawan. Waman satara musliman, barang siapa nutup aib seorang muslim, insya-Allah akan tutup maknanya aibnya pada dunia dan akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi, dan Allah itu berada pada Allah itu sentiasa membantu hamba-Nya. Maka al-'abdu fi 'auni akhi, selama mana seorang hamba itu sentiasa menolong sahabat. Kalau kita rajin menolong sahabat, Tuhan akan tolong kita. Tolong dia umpamanya kadang-kadang susu anak pun tak betul beli umpamanya kan. Ada anak ramai. Nak minum susu pula. Mana susu pula tu jenis berbeli. Mana kan. Udah kita kata anak ramai, janganlah beli susu kita kata. Tapi udah zaman sekarang ni kan. Nak berpampers pula. Kita kata. Nak berpampers pula seumpama kadang-kadang tak cukup. Jadi maknanya kita sama-sama kena fikirkan masalah sahabat. Tapi sahabat pula kena faham, jangan nunggu peluang aja. Itu pun satu hal juga. Kita tahu sahabat-sahabat kita yang kaya, kita hantam dia, kita katakan. Dia sampai dia bergerak. Kita ada sahabat-sahabat ada tu okey sampai bergerak dia. Kalau bergerak dia itu takdir dia bergerak dia tu kan. Mana kan. Tapi nak ceritanya maknanya maknanya kadang-kadang berlaku seumpama itu. Ada niat yang tidak baik dalam diri sahabat-sahabat. Bila lagi nak mental dia, inilah masa ini kita kata. Jangan begitu. Kita maknanya sebagai sahabat, kalau boleh jangan lendak sangat. Tapi sahabat pula tengok kita dalam kesusahan, mesti kena bantu. Begitu, itu sifat. Ini berajur betul-betul gaya ni. Macam ajur budak pasti gaya faham. Masalahnya kan tak disebut, tak faham lagi. Nak udah berkabur begitu gaya, udah berjuri tangan ni. Minta maaf lah tuan-tuan. Minta maaf lah. Tak lalu lagi dah. Sudah 13 kali biar dia. Kita 14 kali yang lagi menang pula. Dengan kita. Mana kita bersifat betul-betul kali ni. Jangan ada hasad dengki lagi dah. Jangan ada jatuh, lobby melobi tanpa hala dan seumpamanya. Sudah cukup lah tu. Jadi pemimpin yang baik, jadi ahli yang baik. Sudah cukup lah. Ya sudah, tu sudah lah. Mana kan. Jangan ada lagi hasad dengki, fitnah dalam jemaah kita. Ini perjuangan Islam ni. Ini perjuangan Islam. Bersama dengan ulama sebagai kepimpinan. Maknanya sebagai pemimpin. Ulama mesti jadi teraju. Ulama mesti duduk ke depan. Dia nakhoda. Maknanya. Sebabnya kalau bukan ulama macam mana pula? Kemana nak jahala? Tak lalu orang ngabur je macam dia orang jadi imam. Dia bukan ustaz. Dia tak erti kan. Tak erti apa lah mana kan. Cuma orang dah tanya, lepas ni apa baca apa? Lepas ni kena buat apa? Payah kalau jadi imam. Nak jadi imam dia reti. Tak lalu pula imam pula. Rokok! Itu. Manjang ni kan? Sekali subhanallah jadilah kan. Ni udah hukum sujud kita kata. Mereka ni tu dengan imam kena orang jadi imam ni kena ulama. Mana dia reti apa dia nak buat. Begitu. Lepas daripada itu yang bukan ulama tak apalah. Untuk membantu ulama-ulama ni. Begitu. Dia mesti depannya ulama. Nak bawa. Dan orang nombor 2 pun sepatutnya kena ulama juga. Kena ulama juga sebabnya kalau orang ditakdir ke orang nombor 1 sakit ke terkejut tergempur mana kita tahu sekarang ni kan. Orang nombor 2 kena kadang pun belakang imam. Cuma pasal dari sudut fiqah pun yang duduk belakang imam tu bukan kita ada kasta-kasta dah. Tapi jangan awak tunggu peluang je kalau dia tunggu depan tu dia nak sab kamel tak belakang imam. Tapi ia benar-benar imam batal kan? Mereka jangan ngawur pagi dengan itu.